Assalamualaikum dan selamat bertemu lagi. Kita dalam sesi bedah buku baru. Tapi hari ini menarik sebab saya tidak akan membedah buku baru, tapi kita akan mengulas satu isu pendidikan yang saya rasa penting dan perlu diberikan perhatian. Kalau kita lihat beberapa berita pada hari ini, saya sempat memberikan pandangan berkaitan dengan melihat semula sistem pendidikan negara, kerana negara kita telah mengamalkan satu sistem penilaian yang begitu lama dan tidak banyak melakukan perubahan. Kita mengamalkan misalnya SPM, asalnya dulu MCE, dan telah mula diperkenalkan sejak tahun 1960-an, awal 60-an ketika Dr. Aminuddin Baki menjadi Ketua Pengarah Pendidikan pada waktu itu. Bayangkan, sistem peperiksaan kita, misalnya SPM itu telah berusia hampir 60 tahun dan tidak begitu banyak berubah sehinggalah ke hari ini. Adakah melakukan perubahan kepada sistem penilaian ataupun sistem peperiksaan kita itu perlu? Jawapannya sangat perlu. Kerana kita berada dalam satu era, satu keadaan di mana pendidikan sedang berubah dengan begitu pesat, tetapi sistem peperiksaan kita masih mengamalkan cara-cara atau kaedah yang lama, yang telah pun berusia hampir 60 tahun dalam negara kita. Baik, apakah contoh-contoh yang menyebabkan kita perlu memikirkan semula tentang sistem penilaian ini secara berbesar ataupun sebagai satu agenda yang besar? Kalau kita lihat, walaupun pada setiap tahun bilangan pelajar kita yang telah mendapat bilangan A dalam mata pelajaran bertambah dan berkali-kali ganda, tetapi apabila kita menggunakan penilaian antarabangsa yang dilakukan oleh OECD, misalnya satu badan dunia, didapati bahawa pelajar-pelajar dari Malaysia gagal berada dalam kelompok terbaik keputusan dunia. Bermaksud anak-anak kita yang mengambil penilaian PISA dan juga TIMSS didapati berada di kelompok yang paling bawah. Sedangkan pelajar-pelajar di Malaysia mendapat begitu banyak A apabila mereka berhadapan dengan peperiksaan. Jadi seolah-olahnya sistem peperiksaan yang diamalkan di Malaysia memberi begitu banyak A pada anak-anak kita, tetapi apabila mereka dinilai di peringkat antarabangsa, anak-anak kita berada dalam kelompok yang terbawah dari segi kualiti pengetahuan, kemahiran dan juga penguasaan ilmu, khususnya dalam ilmu bahasa dan juga ilmu sains dan matematik. Jadi ada sesuatu yang tidak kena dengan cara kita menilai, cara kita melakukan ujian, dan akhirnya apa yang berlaku adalah walaupun anak-anak kita ini gembira, ibu bapa mereka gembira kerana keputusan yang cukup baik, tetapi apabila anak-anak ini diletakkan bersama-sama dengan anak-anak dari negara-negara lain, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam, Amerika Syarikat, United Kingdom dan banyak negara dunia, didapati bahawa anak-anak kita berada dalam kelompok yang terbawah. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kita perlu lihat kerana dia tidak mencerminkan keupayaan sebenar anak-anak kita di peringkat antarabangsa. Kita tahu bahawa dunia sekarang ini sudah menjadi dunia global. Anak-anak kita perlu bukan hanya bekerja di negara kita, tapi mereka juga perlu bersaing di peringkat antarabangsa. Anak-anak dari negara lain juga akan mula bekerja di negara kita. Sesiapa yang terbaik, sesiapa yang mempunyai kualiti yang tinggi, sesiapa yang mempunyai inovasi yang hebat, kreativiti, keupayaan untuk bekerja dengan lebih baik akan mendapat pekerjaan. Manakala mereka yang tidak mempunyai kualiti yang baik, tidak mempunyai tahap keupayaan berfikir dan juga tahap pengetahuan yang tinggi akan ditinggalkan. Sebab itu sistem penilaian perlu dilihat semula, perlu dilakukan rombakan ataupun transformasi besar-besaran supaya anak-anak kita ini boleh diuji, boleh dinilai
tak ada tahap sebenar keupayaan mereka, dan apabila mereka tahu tahap keupayaan mereka, mereka akan pergi ke peringkat yang lebih tinggi ataupun peringkat yang lebih baik. Jadi sasaran mereka adalah sasaran yang lebih baik, motivasi mereka adalah motivasi yang lebih baik, dan guru-guru juga akan mula fokus kepada usaha-usaha untuk meningkatkan keupayaan anak-anak kita, bukan untuk bersaing sesama pelajar di dalam negara saja, tetapi mereka juga sekarang boleh bersaing dan bersedia untuk bersaing dengan anak-anak daripada negara-negara di dunia lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, sistem penilaian juga harus dirombak semula, disebabkan kita sekarang berada dalam dunia yang menuntut kita untuk melahirkan anak-anak yang kreatif, anak-anak yang inovatif. Kalau kita lihat dalam sistem pendidikan kita, peperiksaan kita hanya memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras rendah dan juga aras tinggi. Walaupun aras tinggi itu perlu, tetapi hanya baru-baru ini saja kita bercakap tentang kemahiran berfikir aras tinggi ataupun kebat. Sedangkan selama ini kita lebih banyak memikirkan soal-soal kemahiran berfikir aras rendah. Malah kalau kita tengok dalam sistem peperiksaan kita, soalan-soalan yang dikemukakan dalam peperiksaan, kebanyakannya, majoritinya adalah soalan-soalan yang bersih lagi berpusatkan kepada kemahiran berfikir aras rendah. Tetapi di peringkat dunia sekarang, kita bukan lagi bercakap soal kemahiran berfikir aras rendah atau kemahiran berfikir aras tinggi, tapi kita bercakap soal kreativiti dan inovasi. Jadi kalau sesiapa yang mungkin biasa dengan satu model yang dipanggil sebagai model taksonomi Bloom yang mencirikan tentang aras-aras berfikir manusia, kita akan dapat lihat ada 6 aras berfikir, iaitu yang paling bawah adalah pengetahuan, aras berfikir kedua adalah pengalaman, kefahaman, ketiganya adalah aplikasi, aras keempat adalah analisis, aras kelima adalah sintesis, aras keenam adalah penilaian. Jadi kalau mengikut apa yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, mereka membahagikan aras yang 6 ini kepada 2 yang utama, di mana aras pengetahuan yang paling rendah, aras kefahaman dan juga aras aplikasi itu diletakkan sebagai kemahiran berfikir aras rendah, manakala analisis, aras sintesis dan aras penilaian itu pada peringkat kemahiran berfikir aras tinggi. Tetapi ada lagi satu yang telah diperkenalkan, iaitu aras penjanaan idea baru yang diletakkan sebagai aras tertinggi dalam sistem penilaian kita ataupun sistem berfikir anak-anak kita, di mana pada aras yang ketujuh ini, anak-anak perlu melakukan penjanaan idea baru, kreativiti, inovasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya di saat kita terlalu berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi, sedangkan dunia sekarang ini bergerak kepada pemikiran berfikir aras yang lebih tinggi, iaitu dipanggil sebagai kreativiti dan inovasi. Bagaimana kita nak memahami proses berfikir ini? Saya ingin berkongsi secara mudah bagaimana mungkin ibu bapa ataupun anak-anak yang cuba nak memahami bagaimanakah bermaksudnya kemahiran berfikir ini secara mudahnya. Baik, kalau saya pegang sebatang pen dan saya tanya pada anak saya, ini apa? Itu bermaksud aras pengetahuan. Anak saya hanya perlu menjawab, ini pen. Kemudian saya akan bertanya soalan lain. Apakah fungsi pen? Jadi anak saya akan menjawab, tujuan ataupun fungsi pen adalah untuk menulis. Itu adalah aras kefahaman. Kemudian aras ketiga ialah aplikasi. Boleh tak tunjuk pada ayah bagaimana menggunakan pen dengan cara yang betul? Jadi apabila anak saya memegang pen dan menulis dengan cara yang betul, maka itulah yang menunjukkan beliau sudah sampai ke aras aplikasi. Baik, aras pengetahuan, kefahaman dan aplikasi ini adalah aras berfikir tahap rendah. Dan dari segi amalannya, anak-anak
atau pelajar-pelajar mesti memberi jawapan yang betul kepada soalan ini. Hanya ada satu atau dua sahaja jawapan yang betul dan jawapan yang betul itu akan diberikan markah, manakala jawapan yang salah tidak diberikan markah. Kemudian ada aras keempat. Aras keempat adalah analisis. Analisis bermaksud kita mengambil sebatang pen dan kita menceraikan kepada beberapa bahagian dan kita meminta anak kita untuk menjelaskan setiap bahagian-bahagian tersebut. Misalnya, cuba beri analisis tentang tudung pen. Bagaimana bentuknya? Apakah cara bagaimana direka dan sebagainya? Bagaimana dengan batang pen ini? Bagaimana dengan mata bola pen ini? Bagaimana dengan dakwatnya? Bagaimana dengan warnanya? Baik, itu semua adalah analisis. Berfikir pada setiap satu perkara yang menggabungkan akhirnya semua perkara itu menjadikan ia sebatang pen. Itu analisis. Manakala tahap yang kelima adalah sintesis. Bermaksud, semua perkara-perkara yang kecil tadi yang telah dianalisis itu digabungkan idea-idea itu menjadi satu idea besar. Maka itu disintesiskan idea itu daripada idea-idea yang kecil yang telah dianalisis, digabungkan, maka kita mendapat satu sintesis yang dipanggil sebagai gagasan idea yang besar. Dan yang keenam adalah membuat penilaian. Bermaksud, selepas kita berjaya melakukan analisis bagi setiap bahagian-bahagian yang kecil pada sebatang pen, kita gabungkan idea-idea itu menjadi idea besar. Ini sebatang pen, dan idea besar itu dipanggil sintesis, maka barulah kita membuat penilaian. Adakah pen ini berkualiti? Adakah pen ini bagus? Adakah pen ini sesuai? Adakah pen ini menarik perhatian kita dan sebagainya. Jadi itu penilaian. Baik, itu aras analisis, sintesis dan penilaian ini adalah kemahiran berfikir aras tinggi yang tidak ada satu jawapan yang betul, tetapi mungkin mempunyai beberapa jawapan yang betul bergantung kepada hujahan, sokongan fakta, bukti-bukti dan juga keupayaan membuat pentafsiran terhadap perkara tersebut. Jadi apabila kita mula memikirkan untuk anak-anak kita berfikir aras tinggi, kaedah menggunakan penilaian betul atau salah itu sudah tidak sesuai lagi. Sebab dalam berfikir aras tinggi, dia mempunyai beberapa ataupun banyak jawapan yang betul bergantung kepada keupayaan anak-anak kita berfikir. Baik, satu lagi aras yang kurang diberi perhatian dalam sistem pendidikan kita adalah penjanaan idea baru. Penjanaan beridea baru bermaksud kita keluar daripada kebiasaan ataupun kelaziman yang biasa. Misalnya, jika pen ini digunakan untuk menulis, tetapi sekarang kita bertanya pada pelajar kita, apa lagi kegunaan pen ini selain daripada menulis? Jika anak-anak kita atau pelajar kita dapat memberi jawapan di luar daripada kebiasaan penggunaan pen ini, maka itu dianggap sebagai penjanaan idea baru. Ataupun kita minta anak-anak kita supaya menghasilkan satu bentuk ataupun satu lukisan, satu lakaran pen yang lebih baik daripada pen yang ada di tangan saya. Maka itu juga satu penjanaan idea baru. Penjanaan idea baru mesti berada di luar kotak kelaziman. Oleh itu, mencabar idea baru itu adalah satu proses kreativiti dan inovasi. Di sini tidak ada satu pun jawapannya adalah salah. Semua jawapan adalah betul dan oleh itu guru-guru yang ingin menggunakan aras kreativiti dan inovasi dalam sistem pendidikan ataupun sistem peperiksaan kena bersedia untuk menerima jawapan sebab semua jawapan adalah betul selagi mana pelajar itu berjaya berada di luar daripada kotak kelaziman berfikir aras rendah ataupun aras tinggi. Jadi itu proses bagaimana taksonomi Bloom itu digunakan dalam sistem peperiksaan kita. Malangnya, oleh kerana sistem peperiksaan kita ini adalah satu sistem peperiksaan yang lama, yang telah berusia hampir 60 tahun, yang telah dimulakan pada tahun 60-an dulu,
daripada laporan pelajaran awal, misalnya laporan pelajaran Razak dan juga laporan pelajaran Rahman Talib pada tahun 1960, maka kita kekal dalam sistem itu dan akhirnya anak-anak kita tidak dapat dikeluarkan bakat, kreativiti, inovasi mereka dan keupayaan berfikir mereka disebabkan sistem penilaian kita yang tidak begitu maju dan berada di hadapan. Itulah keadaan kita pada hari ini, dan kalau baca komen-komen saya di dalam media, saya sangat bersetuju supaya sistem penilaian dan peperiksaan kita ini dikaji semula, dan mestilah sistem peperiksaan itu berada di hadapan, kerana Benjamin Bloom, orang yang mencipta taksonomi Bloom ini, pernah berkata, jika anda ingin mengubah pendidikan di negara anda, pertama sekali anda kena ubah sistem penilaian ataupun peperiksaan. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat kepada rakan-rakan, dan ini adalah satu perkongsian di dalam sesi bedah buku baru. Hari ini kita tak buat bedah buku baru, tapi kita kongsikan satu ilmu baru berkaitan dengan peperiksaan dan juga anak-anak kita dalam sistem pendidikan. Terima kasih.